yang sejati jika terbuat dosa. Hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat lagi bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan slot sharing tajwid. Dan tuan-tuan dan puan sekarang ini bersama saya Ustaz Hadi dari Izin Ngaji. Dan insya-Allah apa yang kita harapkan agar perjalanan kelas kita pada pagi ini, perkongsian kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, insya-Allah dengan izin Allah. Ya. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya. Alright. Dan jangan lupa bantu saya untuk kita sebarkan ilmu ini bersama, sebarkan manfaat ini bersama. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di luar sana turut mendapat sebahagian apa yang kita dapat kongsikan pada pagi ini, insyaAllah. Alright. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang memberi salam. InsyaAllah. Untuk pagi ini kita akan teruskan seperti biasalah sambungan bacaan semasa kita. Cuma tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu siap-siap pagi ini. Semalam pun saya dah inform dah. Untuk esok saya tidak bersiaran langsung ya. Esok kita off sebab saya ada hal yang perlu diuruskan. Maksudnya esok saya bercuti lah. Esok saya cuti dan esok saya ada perkara yang nak diselesaikan. InsyaAllah kita akan berjumpa semula pada hari Isnin nantilah. Okay? Kita doakan. Hari Selasa kita memang tak ada kan. Dan waktu tu pula Raya Haji. Jadi untuk minggu ni, hari ni lah last insyaAllah. Nanti kita bertemu semula pada hari Isnin. Okay, boleh tuan-tuan dan puan. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini insyaAllah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah kita teruskan untuk bacaan istighfar kita tuan-tuan dan puan. Sama-sama kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan insyaAllah tajdid niat. Okey, tajdid niat kita sama-sama. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita.
Tes 1 2 3. Okay, assalamualaikum semua. Dah okey dah kan? Okay, baik. Minta maaf. Tadi line dia hilang sekejap. Hilang dari radar. Biasa kita live okey je, cuma biasalah. Ada time-time dia tak okey. Ya, saya check speed dulu. Ustaz guna line apa? Saya pakai Unify. So far Unify ni okey lah. Sedap jugalah rasanya. Cuma dia ada time-time dia macam ni kan. Okey, baik. Dah okey lah. Jangan risau tuan-tuan. Saya tak bercakap seorang-seorang tadi. Saya nampak line merah tu terus saya diam dulu. Saya tengok internet dulu biar dia tenang-tenang dulu. Ada tu terkejut ke apa. Internet terkejut pagi-pagi ha. Ya. Okey. Sekejap, tunggu. Saya tengah tengok speed internet ni. Hmm, Okey. Baik. Tak ada yang sempurna Ustaz. Itulah. Baik, insyaAllah jom kita teruskan istighfar kita. Ready semua? Tarik nafas. Kita terus InsyaAllah. 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Okey tuan-tuan, batalkan. Kita buat sekali lagi. Saya rasa macam rendah sangat. Kena tinggi sikit. Okay, ready? 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman. زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا
مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, selesai dah bacaan istighfar kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita. Hari ini panjang sikit tuan-puan. Hari ini panjang sikit, kita akan sambung 2 ayat. Kalau ambil satu ayat macam pendek sangat. 263. Lepas tu tengok-tengok tak apalah. Kita habiskan terus. Dan sebenarnya kalau kita tengok ayat 263 dan 264 ni kira sampai habis satu muka surat lah. Jadi untuk next sharing tajwid kita akan masuk pada muka surat 45 pula. Ya. Selamat hari jadi Puan Safiah. Semalam hari jadi Puan Safiah. InsyaAllah moga panjang umur, murah rezeki. Dan kepada sahabat-sahabat yang mungkin bulan ni juga bulan bulan kelahiran, so saya ucap siap-siap lah. Selamat hari jadi, insyaAllah moga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesihatan, dan dengan adanya kesihatan itu dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bukan sekadar nikmat sihat je tapi nothing, tak boleh buat apa-apa. Biar ada manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Okay, so baik tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan insyaAllah. Ready semua? Kita akan baca ayat 263 dan 264 bacaan semasa kita. Okay, fokus Saya mohon untuk kita sama-sama tajdid niat kita, betulkan niat dan fokus dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, apa yang kita nak bacakan pada hari ini, insyaAllah. Tarik nafas, sedia semua. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqah. Khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada penyumbang bintang. Okey, penyumbang star kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah. Jazakallah. Alright, jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita. So, saya harap semua dah bersedia. Kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfirah. Baik. Qa baris atas tuan-puan. Huruf qaf tebal selamanya. Isti'la terangkat pangkal lidah kita untuk menebalkan suara qaf ini. Kemudian di sini ada huruf waw. Huruf waw yang mana ianya bersifat lunak, bersifat lembut. Jadi lembutnya adalah pada huruf waw. Untuk huruf qaf kekal dengan sifatnya. Qa. Qa. Qaulum. Jangan tertukar dengan bunyi qaw. Jangan tipiskan bunyi qaf. Itu paling penting lah. Kemudian qaulum, lum tanwin bertemu mim. Okey. Hukumnya idgham bi gunnah. Idgham masukkan bunyi tanwin itu ke dalam huruf mim bi gunnah serta dengung. Kadar dengung semestinya 2 harakat lah. Qaulum ma'ru. Untuk huruf ain, pastikan kita matikan huruf ain ini tanpa mengabaikan sifat apa dia? Tawassut. Yang mana suara tidak mengalir dan suara tidak tertahan. Kalau tertahan ni macam mana? Ma. Ma. Qaulum ma'ru. Lainlah bunyi dia. Dan pastikan elakkan juga daripada berlaku bunyi hidung. Ma. Ma'ru. Ma. Ni. Untuk huruf ain tengah kerongkong kita. Qaulum ma'rufu. Okey. Untuk ain begitulah ceritanya. Kemudian ru 2 harakat tebal sebab ra ni baris hadapan. Panjang 2 harakat. Kemudian sekali lagi tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Ma'rufu. Fu. Pastikan bunyi hidung tuan-tuan. Bi gunnah. Jangan kosong. Kalau kosong fu. Fu. Kita nak fu. Beza kan? Fu. Fu. Itu bi gunnah. Jadi masukkan bunyi tanwin ke dalam waw dan dengung kadar 2 harakat. Idgham bi gunnah. Qaulun ma'rufun wa maghfi wa maghfi. Huruf ghain hujung kerongkong. Huruf ghain hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Untuk huruf ghain dan huruf kha. Mungkin ada sebahagian yang ada kesukaran untuk melakukan ataupun menyebut huruf ghain ni. Tapi apa pun kena sentiasa latih-latih lah. Okey. Wa magh. Huruf ghain ni bersifat rakhawah. Magh. 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 Maghfi. 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 Dan hati-hati supaya tidak berlakunya tertahan suara. Magh. Magh. Dan dia seolah-olah macam tawallud jugalah. Beranak, bunyi beranak. Magh. Magh ataupun magh. Yang saya kata tertahan tadi, magh. Magh. Okey. Muncung saja awal ayat tu. Muncung kat mana tu? Oh, banyak pada depan kan? Betul lah tu. Lagi satu, bila cerita pasal muncung kat sini pun hati-hatilah. Wa maru. Jangan wa maru. Untuk huruf ghain, dia bukan daripada bibir mulut kita. Jadi tak perlu pun kita nak muncungkan bibir. Tapi andai kata dalam fasa latihan kita ni dengan muncung bibir itu, orang kata bermudah lah kan. Jadi tak apalah. Buatlah dulu. Cuma kalau boleh daripada awal ni lah kita nak elakkan kan. Supaya tidak, tak apa, nanti terbiasa nanti. Susah nak tukar pula. Kalau boleh elakkan insyaAllah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Fira. Fa baris bawah, fira tebal. Baris atas. Tun tanwin bertemu kha. Izhar halqi.
tanwin. Jelaskan bunyi tanwin. Okey. Mar bukan tawassut. Mar rakhawah. Okey. Rakhawah. Maghfi. Tu kalau kata rakhawah kan. Maghfi. Maghfiratun kha. Baik, huruf kha. Huruf kha ni termasuk dalam huruf izhar. Dan kita kena jelaskan tanwin ini. Tun. Apabila bertemu dengan huruf izhar ni lah. Jadi nama hukumnya izhar halqi. Jelaskan sebutan tanwin apabila bertemu dengan huruf halqiyah. Iaitu huruf yang datang daripada halqum. Huruf kha ni lah. Baik. Kemudian kha. Kekalkan sifat dia. Sifat yang tebal. Isti'ala. Terangkat pangkal lidah. Kha. I. Kha. I. Ya ni. Khai. Ya ni bersifat lin. Ni bersifat lin. Boleh? Khairum. Jangan khai. Khairum kan? Khairum. Tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah. Sama juga. Masuk dengan sempurna. Sama macam di awal tadi. Okey. Masuk dengan sempurna. Dengan dengung lah. Idgham bi gunnah kamil. Sempurna. Kamil itu maksudnya sempurna. Khairum. Nun mati bertemu sad. Ikhfa haqiqi. Ikhfa maknanya sembunyi. Sembunyikan sebutan huruf nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan kita bersedia untuk menyebut huruf sad. Milsa. Khairum min sadaqati. Sadaqa. Huruf qaf ni pun sama tebal. Okey, huruf qaf pun sama tebal. Boleh? Khairum min sadaqa. Huruf qaf pada atas qa. Ingat isti'ala tebal. Tanwin bertemu ya. Hari ni kita banyak jumpa idgham bi gunnah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Daripada awal tadi kita jumpa banyak dah idgham bi gunnah. So kat sini tanwin bertemu dengan ya. Ingat jangan kosongkan bunyi dia. Sadaqatiya. Bukan tuan-puan. Sadaqati. Nampak? Bila saya tutup hidung tu terus bunyi sengau. Sebab apa? Sebab adanya unsur dengung kat situ. Tapi kalau kosong, sadaqatiya. Nampak? Sadaqati. Kita nak bunyi hidung tu. Barulah kita boleh kata kita punya bacaan tu adalah unsur dengungnya di situ. Boleh cek, semak balik. Tuan-puan tutup hidung masing-masing. Jangan lama sangat. Kalau dah tak boleh bernafas. Tutup untuk rasa ni je. Boleh nak? Khairum min sadaqati yatba'uha adha. Yatba'uha. Ba pada atas ba macam biasa. Ta ni bila kita matikan, ingat tahan suara dulu. Syiddah. Tahan suara. Kemudian baru hams. Ba'uha adha. Ha mat jaiz munfasil. Okey, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Yatba'uha satu kalimah, adha satu kalimah. Baik, yatba'uha. Ingat pangkal kerongkong, sebut betul-betul a. Kemudian ini asalnya dhan. Yes, dhan bunyi dia. Jadi disebabkan kita nak berhenti pada tanwin yang berbaris atas, maka kita akan baca bagaimana? Adha. Hukumnya mad iwad kat sini. Mad iwad. Baik, jadi untuk mad iwad ni kita tahu ianya akan berlaku pada ketika waqaf
dan dalam keadaan tanwin berbaris atas. Kita nak berhenti pada tanwin berbaris atas. Kita nak berhenti pada tanwin yang berbaris atas. Jadi ni tanwin berbaris atas ni. Jadi jangan confuse. Dan ya ini seperti yang saya ceritakan semalam. Ya ni adalah alif maqsurah. Alif yang ditulis dengan huruf ya. Jadi sebab tu kita kena faham betul-betul peranan ataupun keadaan penulisan tanwin baris atas. Tanwin baris atas ni dia mesti ada alif bersamanya. Contoh macam kita tengok ni. Kalimah salda ni. Memang asasnya begitu. Tanwin baris atas mesti akan bersama alif. Mesti akan bersama alif. Tapi kalau kita tengok dia bersama ya, maknanya itu alif maksurah lah tu. Dan semalam saya ada bagi formula kan. Untuk kenal alif maksurah tu macam mana? Huruf ya yang kosong mirip macam huruf mat. Cuma nak tahu dia kena tengok huruf sebelum dia. Kalau baris bawah, kalau sebelum dia baris bawah, yes, itu kita boleh consider huruf mat lah. Confirm. Dah cukup dah syarat dia. Tapi kat sini kita tengok ya kosong macam huruf mat tapi belum lagi tuan-puan. Tengok sebelum dia. Okey, kita dapati ada huruf berbaris atas. So, itulah dia alif maqsurah. Boleh nah? Wallahu alam. So kita berhenti 2 harakat. Khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Dha 2 harakat. Khalas, selesai. Kemudian kat sini waqaf ula. Maksudnya kita boleh je nak sambung, tak ada masalah. Nak berhenti pun tak ada masalah. Cuma kalau kita berhenti lebih baik. Wallah, kalimah Allah kita kena tebalkan sebelumnya baris atas. Okey, kalimah Allah lafzul jalalah kita tebalkan sebab sebelumnya baris atas. Wallahu gha, huruf ghain. Hujung kerongkong kita. Gha, ghani, ghaniyun. Nun baris bawah, kemudian ya bersabdu. Ghaniyun. Jangan ghaniyun halimun. Udah. Ghaniyun, dikemaskan bunyi, disiplinkan bunyi. Wallahu ghaniyun halim. Dapat ke? Baik, ha pedas. Yun ni hukumnya izhar halqi lah. Tanwin bertemu ha. Okey. Kemudian lim man'arid lissukun. Kita nak berhenti pada mim. Kemudian sebelumnya ada mad asli. Selesai. Ma'arid lissukun boleh dibaca kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh nah? Baik, saya baca daripada mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqah. Khairun min sadaqati yatba'uha wallahu ghaniyyun halim. Okey. Kita baca sama-sama. Boleh kan? Kita berhenti kat sadaqah. Lepas tu ambil balik khairum min sadaqatin. Isti'azah 1, 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim.
selesai ayat 263. Kita sambung lagi. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu. Ya. Baik, ya ni asalnya memang mat asli kalau kita tengok kan. Ada alif mat sebelumnya baris atas. Ya dua harakat. Jadi disebabkan dia bertemu dengan hamzah, maka menyebabkan bacaan mestilah dipanjangkan dengan kadar 4 ataupun 5. Baik, itu adalah dari sudut bagaimana kita melihat dari sudut simbol. Simbol mat ataupun kita kata alif mat yang bertemu dengan hamzah. So kita tahu 4 ataupun 5 harakat. Baik, bila kita bincang dari sudut hukum pula, kat sini mungkin pada pandangan kita ianya adalah mat wajib muttasil, betul? Iaitu pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Tetapi kat sini tuan-tuan dan puan, walaupun dia macam mat wajib, tetapi hakikatnya di sini hukumnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Saya ulang, mat jaiz munfasil. Dan kenapa ianya tidak dipisahkan penulisannya? Sebab nak bagi tahu bahawa mat jaiz ini adalah daripada sudut hukum sahaja. Maksudnya dari sudut nama memang mat jaiz. Tapi bila baca, ianya sama seperti mat wajib yang mana kita tak boleh berhenti pada ya itu. Okey, dan memang kita takkan berhentilah sebab kita baru saja memulakan bacaan. Takkan nak berhenti dah. Kalau kata nak biru muka pun awal sangat. Wallahu ghaniyun halim. Ya, penat dah. Kan? Jaranglah. Takkan berlaku begitu. Cuma poinnya, kenapa penulisannya digabungkan sedangkan ianya mat jaiz? Kenapa penulisannya digabungkan? Disebabkan, itu saya sebut tadi, dari sudut hukum ya. Dari sudut hukum memang dia mat jaiz. Terpisah. Tapi dari sudut bacaan, tujuan disambungkan penulisan tu adalah nak bagi tahu kita bahawa bila baca jangan berhenti. Sebab biasanya mat lazim, biasanya mat jaiz ni kita kan boleh berhenti 2 harakat. Yang boleh fahami betul-betul benda ni adalah kepada mereka yang dah betul-betul belajar mat jaiz dengan mat wajib lah. Kalau yang belum belajar lagi, saya minta maaf, mungkin agak kurang jelas kat sini. Kan? Mat jaiz tu benda kan, munfasil, muttasil, apa benda tu? Jadi mungkin kurang jelas. Jadi benda ni nanti dalam kita insya-Allah lah, siapa yang join kita akan diterangkan secara terperinci insya-Allah. Cuma kat sini secara ringkasnya begitu. Namanya mat jaiz munfasil dan hujung tu biasanya diletak istilah hukmi. Mat jaiz munfasil hukmi. Makna dari sudut hukum ianya memang mat jaiz. Tapi bila baca kita tak boleh samakan dengan mat jaiz yang biasa kita baca tu. Tak boleh berhentilah, senang cerita. Memang kita baca pun seperti mat wajib muttasil. Wallahu a'lam. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Ayyu. Huruf ya yang bersabdu ni macam biasa. Ayyu. Cuma jangan tahan suara. Ayyu. Ya ayyu. Jangan sampai hilang suara ya tu. Huruf ya ni sifat rakhawah tuan-puan. Hati-hati. Ayya. Ayyu. Ayyi. Tak kisahlah keadaan macam mana pun. Itulah bunyi. Macam Fatihah kan. Iya. Kita tak baca iyyaka na'budu wa terenjut-renjut bunyi dia. Sebenarnya yang terenjut tu sebenarnya bunyi suara yang tertahan lah. Kita mensyiddahkan huruf ya. Maknanya kita bawa makhraj ya ni pergi ke langit dan tutup saluran suara ataupun aliran suara tu. Sebab tu suara tak boleh keluar. Jadi kena jelas. Makhraj huruf ya ni terangkatnya tengah lidah ke langit. Bila kata terangkat, kita kena faham. Terangkat. Dia hanya terangkat. Bukan melekat. Kalau melekat, makhraj ya. Okey? Kena semak balik. Bak makhraj pun kena semak. Dia seiring. Kita nak memahami sifat makhraj mesti dalam kepala dah. Okey? Kalau makhraj pun kita gelong-gelong lagi, so saya sarankan fokus pada makhraj dahulu. Okey? Sebab dengan
penyempurnaan makhraj itu, maka akan terbinalah sifat yang baik, yang sempurna, insya-Allah. Boleh jelas semua sahabat-sahabat? Ya ya ayyuhallazi. Baik. You. Macam biasa pada depan muncul bibir hallazi. Ha ni memang asalnya mad asli lah. Okey, tapi disebabkan ada iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun dalam ni. Okey, ada dua sukun dalam ni. Pertama sukun pada alif mat ni lah. Alif mat ni. Okey, huruf mat kan huruf yang mati. Dia bertemu pula dengan huruf yang mati yang ada pada huruf lam ni. Lam ni kan kalau kita pecahkan, dia ada dua lam. Betul? Jadi kat situ ada iltiqa. Pertemuan. Jadi tak boleh dibaca lah. Tak boleh dibaca. Maka digugurkanlah bunyi mat ni. So tak adalah kita baca ya ayyuhal hallazi. Mat terhapus. Atas faktor apa? Iltiqa sakinan. Jadi nak tak nak kita kena takhallus min iltiqa sakinain. Kena bebaskan daripada berlakunya pertemuan dua sukun tu. Kena bebaskan. Tak boleh bertemu. Sukun dengan sukun tak boleh jumpa. Okey, sukun dengan sukun tak boleh jumpa. Khususnya macam ni lah dalam dua kalimah begini. Ya, selalu orang baca tak ada masalah, tahu je. Cuma ni saya explain dari sudut mana pergi huruf mat tu. Okey? Ya ayyuhallazina amanu. Zal. Huruf zal ni kita panjang dua harakat. Dan jangan lupa makhraj bagi huruf zal, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Zi. Ya ayyuhal la zina. Ya ayyuhallazina nun pada atas na. Kat sini dua harakat. Okey, kalau hamzah yang dibaca dua harakat dan duduknya di awal kalimah, kita sebut apa dia tuan-puan? Mad badal. Okey, walaupun memang kita bacanya sama macam mad asli, cuma dari sudut hukum sahaja. Kalau nak cerita ni panjang lebar lah dia punya kisahnya tu. Boleh nak? Baik. Yang baru masuk, alhamdulillah, selamat datang semuanya, insya-Allah. Jangan lupa bantu saya share dulu nah. Boleh? Share dulu. Manu, mim pada atas ma, kemudian nu ni dua harakat ma asli. Amanu, nu dua harakat. Kemudian kat sini harfuz ziyadah, huruf tambahan. Yang mana apa yang kita nak kena faham dengan huruf tambahan ni ialah huruf alif dan di atasnya ada simbol. Baik, itu dari sudut rupa dia. Macam yang kita tengok ni. Alif, kemudian di atasnya ada simbol bulat. Alright. Jadi inilah dia huruf ziyadah. Yang mana ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Okey, ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Amanu gitu. Okey, kemudian la dua harakat. Ni alif mat sebelumnya pada atas. La tub. Untuk ba pula. Ba di sini qalqalah sughra. Tub. Layankan sahaja. Sughra maksudnya kecil ataupun lemah. Jadi lantunan yang berlaku dalam keadaan yang lemah dan santai sahaja. Tak perlu kita tahan suara, terenjut ke macam mana, tak perlu. La tubti. La tu. Tu betulkan bunyi dululah. Tu. Jangan tu. La tub. Mana satu nak sebut tu? Tu dulu. Tu. Muncul bibir. La tub. Baru dapat. La tubtilu. Kemudian lepas ba tu kita dah kena fokus lah kepala kita ni nak sebut huruf ta. La tubti. La tubtilu. Huruf ta baris bawah ti. Okey. Kemudian lu di sini dua harakat lah ma asli. La tubtilu. Lu dua harakat. Ni waw mad sebelumnya baris hadapan. Okey. Sekali lagi kita jumpa huruf ziyadah. Huruf tambahan ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan.
Sa. Huruf sad tebal selamanya. Okey? Tebal selamanya sa. Sa. Isti'la. Musta'liyah mutbaqah. Itu nama. Apa benda Ustaz? Maksudnya huruf sa ni dia bersifat isti'la, iaitu terangkat je pangkal lidah. Kemudian terangkat pula yang bahagian depan lidah tu, sebahagian besarnya tu terangkat juga. Itulah dia itbaq. Sa. Sebab tu kita rasa penuh bila kita nak sebut sa ni. Mulut kita rasa penuh. Sa. Dan paling penting jangan muncung. So. Nanti jadi o. So. Sadaqatikum la tubtilu Nampak? Saya baca macam biasa je. La saya baca dari awal Perhatikan. Perhatikan pada sa. Huruf sad. Yang depan ni okey lah contoh. Misal kata okey. Ya Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum. Nampak tak macam mana saya sebut sa tadi? La tubtilu sadaq. Tuan-puan dengar lagi penuh lah bunyi dia. Sebab saya muncung. Bunyinya lagi terkumpul. Itulah dhammah. Maksud dhammah tu sendiri pun kumpul. Baris depan kan. Lainlah kalau dia baris depan. Su. Itu lain cerita lah. Ni so. Sa. Sa. Tak perlu so. So. Sadaqah. Ambil. Dia kalau dah berjangkit bunyi so. Kat huruf-huruf lain pun jadilah macam tu. Sadaqatikum bil dia terbawa-bawa bunyi tu. Tak maulah. Jadi kalau boleh elakkan. Kalau boleh elak, inilah tindakan kita sekarang. Dah faham, kita elakkan. Biarlah perit sikit awal-awal ni. Penin ke apa kan, tak apa. Nanti hasil dia insyaAllah terbaik. La tubtilu sadaqatikum. Qa. Huruf sad. Okey. Sadaqatiku. Baik. Qaf baris atas qa lah. Macam biasa. Okey. Qa. Tebal selamanya. Isti'la. Kemudian huruf ta kat sini baris bawah ti. Huruf kaf. Biasa je. Huruf yang lembut. Ku. Okey. Jangan tebal. Sadaqatiku. Tak mau. Sadaqatikum. Sadaqatikum bil manni. Mim mati bertemu ba. Baris bawah. Baik. Mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi. Jadi bila kita faham ikhfa ni, pertamanya saya nak jelaskan bahawa ikhfa ini, ikhfa syafawi ni tak sama dengan ikhfa hakiki. Okey. Tak sama dengan ikhfa hakiki dari sudut membunyikan. Ingat tu. Kalau kita samakan nanti dia jadi macam mana? Sadaqatikum. Lain tuan-puan kena faham betul-betul. Sadaqatikum. Tak mau ku. Sadaqatikum. Tutup bibir bersahaja dan pastikan dengung itu berlaku. Sadaqatikum. Buat halal balai je tuan-puan. Mudah nak fahamnya halal balai. Inilah ikhfa syafawi. Okey, yang ditutupkan bibir itu ataupun sebutan mim tu, ataupun kita kata ianya berlaku secara majaz. Samar-samar. Yang kata samar-samar tu sebenarnya kat sinilah kalau ikutkan penyesuaian istilah tu. Pada ikhfa hakiki kita tak sebut. Tapi tak kisahlah. Sebab konsep lebih kurangnya sama juga kan. Cuma ni saya cerita ni berpandukan apa yang tertulis di dalam kitab lah. Ikhfa majazi. Iaitu pada hukum ikhfa syafawi ni. Apa itu majazi? Samar-samar. Sadaqatikum bil manni. Itu je. Samalah macam hukum iqlab. Begitu juga. Okey, ikhfa syafawi ni iqlab ni sama je. Selesai Sadaqatikum bil. Baik kat sini bil. Terus masuk matikan lam ni bil dan jangan tawallud bila man bila
bil pegang makhraj lam. Okey, pegang makhraj lam. Bil manni, nun bersabdu. Nun bersabdu wajibul gunnah, dengung kadar 2 harakat. Wal, okey, masukkan, matikan terus wal kat sini. Wal. Okey, pegang makhraj lam betul-betul, jangan beranakkan bunyinya. Wal adha. Okey. Wal adha. Hamzah dari atas ni satu harakat ni, hamzah ni tuan-tuan, bukan 2, satu sahaja. Baik, za. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Ni alif maksurah lah ni. Jadi datangnya simbol alif mat ni sebab nak bagi tahu kat sini 2 harakat. Itu sahaja. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Wal ni tadi alif lam qamariyah lah. Bil dengan wal ni alif lam qamariyah. Saya baca balik daripada ya ayyuhallazi. Dengar baik-baik, sekali kita baca sama. Baik, saya mula dulu. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huruf zal jangan lupa, keluarkan hujung lidah sikit sahaja. Okey, jom baca sama-sama ya ayyuhallazi sampai wal adha ni. 1, 2, mula. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Baik, nanti kita nak ambil balik bil manni wal adha ni lah. Okey, patah balik belakang ni. Kita teruskan. Kallazi yunfiqu. Baik. Kallazi. Kalla. Terus sabdu lam ni sebut dengan baiklah, sempurnakan dia. Kalla. Zi, hujung lidah ni keluarkan untuk huruf zal. Kemudian ni ya. Ni ya mat tuan-puan, bukan alif maksurah. Ingat, bukan alif maksurah. Memang kalau kita tengok dari sudut rupa memang sama. Sebab tu saya kata kena tengok sebelum dia. Kena tengok baris sebelum dia. Jadi kat sini jelaslah, semua pun maklum. Ya yang kosong begini sebelumnya baris bawah, maka kita sebut sebagai mat lah. Mat asli ataupun mat tabi'i, sama je. Wal adha kalladhi. So kat sini kita boleh buat perbandingan. Okey. Ni ya kosong, ni pun ya kosong. Kan? Jadi nak tahu dia sama ada alif maksurah ataupun ya mat, kena tengok baris sebelum. Kalau sebelumnya baris bawah, confirm lah mat asli. Seperti formula yang kita dah memang belajar, kita dah hadam sekian lama kan. Dan kat sini sebelumnya baris atas, sama ada tanwin baris atas ataupun baris atas. Yang biasa tu, satu lah. Jadi itulah dia alif maksurah. Baik, refresh balik. Semalam pun tuan-puan dah faham dah kan. Kemudian nun mati bertemu fa. Yunfi, nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kita bersedia pula untuk sebut huruf fa. Yu muncung lah. Jangan yu. Baru dapat bunyi dia. Kalau tidak nanti bunyi terlalu mudah. Kallazi yu tuan-tuan. Jangan malu-malu. Sempurnakan baris tu. Yu. Kallazi yunfiqu malahu ri'a. Okey, baik. Yunfiqu ma qaf isti'la. Tebal selama-lamanya. Hatta yaumul qiyamah. Sampailah hari kiamat, huruf qaf ni itulah rupanya, sifatnya tebal. Yunfiqu. Qaf baris depan angkat pangkal lidah. Kemudian ma 2 harakat. Alif mat sebelumnya baris atas. Lahu. Waw mat kecil. Nampak ni? Waw saghirah. Kecil je. Saghir ni kecil. Sebelumnya baris depan. Memang rupanya macam mat asli lah. Dan ciri-ciri dia pun macam mat asli.
Cuma kat sini dia mat silah. Okey, dia akan jadi, maksudnya mat silah. Bacaan panjang yang berlaku ketika sambung je. Kalau berhenti tak jadi. Yunfiqu malah. Nampak? Kalau berhenti tak jadi mat. Sebab tu nama dia bukan mat asli. Mat asli ni kalau berhenti pun sambung, kalau berhenti pun 2 harakat, kalau sambung bacaan pun 2 harakat. Contoh macam kallazi ni. Wal adza kallazi, berhenti 2 harakat. Sambung pun wal adza kallazi pun sama 2 harakat. Tapi kat sini mat silah. Apa itu mat? Mat iaitu bacaan mat panjang. Silah ni maksudnya sambung. Maknanya bacaan mat 2 harakat yang berlaku ketika silah, ketika sambung sahaja. Qasirah, pendek maksudnya. 2 harakat. Qasar. Okey, pendek. Yunfiqu malahu ria'anna. Nampak? Faham kan ni? Jadi sebab itu namanya maksilah. Panjangnya ketika sambung. Kalau berhenti tak jadi. Dia akan jadi bacaan mati je lah. Malah. Khalas. Selesai. Okey. وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ. Ri nipis. Ni. Apa dia ni tuan-puan? Simbol mat bertemu dengan apa ni? Hamzah. Okey. Bila mat bertemu dengan hamzah, confirm kat sini hukum dia mat wajib muttasil. Sebab dia satu perkataan lah. Sebab tu dia confirm mat wajib muttasil. Cuma yang penting memang kita akan baca 4 harakat lah. Ataupun 5. Ria'an nasi. Nun bersabdu. Kat sini wajibul ghunnah. Nun bersabdu kan. Dan al-annas ni adalah alif lam syamsiyah. An-nas alif lam syamsiyah. Jadi 2 benda yang beza lah. An-nas tu kalimah an-nas. Ada alif lam ma'rifah. Kalau kita belajar tu kan. Alif lam ta'arif. So, itu hukum. Alif lam syamsiyah. Dan pada nun yang bersabdu tu sendiri. Okay. Dan nun yang bersabdu tu sendiri. Apa dia? Disebut sebagai wajibul ghunnah. Baik. Kemudian kita nak berhenti pada sini. Saya nak berhenti kat sini lah. Nas ma'rid li sukun. Kita berhenti pada sin sebelumnya pada atas. Okey. Yang dalam tu bukan mat badal ustaz. Memang bukan mat badal pun. Ri'a an-nas. Syibih badal. Tapi sekarang ni terhapuslah syibih badal tu. Sebab sekarang ni dia dah jadi mat wajib muttasil. Cuma kalau kita nak pecah satu-satu, pada asalnya, yes. Syibih badal. Puan Hasnah Abdullah ni, ini soalan ke apa ni? Nak bagi tahu saya ke soalan? Sebab tak ada tanda soal. Saya kurang jelas. Malahu ri'a. Panjang 45 harakat. Nun bersabdu nah. Wajibul ghunnah. Nas kita berhenti. Ma'arid lis-sukun. Boleh? Ma'arid lis-sukun. Boleh tuan-puan Ustaz, kalau jadi idgham syamsiah bi gunnah, itu istilah je. Itu istilah je. Tak ada masalah. Asalkan kita faham. Cuma wallahu a'lam lah. Selalu kalau kita sebut ri'a'an nas. Dengan bunyi an-nas, an tu alif lam syamsiah. Jadi dengan kalimah bi gunnah tu nak merujuk kepada nun bersabdu tu lah. Sebab tu saya kata tak ada masalah. Betul je, tak ada masalah. Cuma kena jelaskan. Kalau kita kata macam tu kan. Ini hukumnya alif lam syamsiah bi gunnah. Nanti orang pening. Oh, ada pula Faham tak? Term. Istilah ni, kita ni istilah ni selagi mana dia menepati dengan apa yang berkaitan dari segi bacaan ke dan sebagainya. So okey lah, boleh diterima pakai lah. Cuma bimbang akan berlakunya kekeliruan tu. Sebab biasanya bi gunnah ni orang sebut apa? Idgham bi gunnah. Orang hanya terhad pemahaman yang takat tu je. Tiba-tiba dengar, oh ada alif lam syamsiah bi gunnah.
Kan, walhal sebenarnya dia berkaitan dengan dua keadaan yang berbeza. An-nas iaitu alif lam syamsiah dengan wujudnya kehadiran alif lam ma'rifah tu. An-nas, manusia itu contoh. Ya. Jadi dengan keadaan nun tu bersabdu yang menyebabkan berlakunya gunnah kat situ, nampak? So dia dalam dua jalan cerita yang berbeza. Maknanya dengan penggunaan istilah tadi tu tak ada masalah, boleh. Tapi pastikan ada keterangan yang lanjut supaya betul-betul difahami. Boleh nak? Alright. Ada yang nak pergi cucuk vaksin. Baik-baik, selamat. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Okay. So, nas tadi ma'rid sukun lah. Ma'rid sukun. 246. Saya baca balik daripada bil manni wal azanah. Tengok belakang ni. Bil manni. Saya baca, sekali kita baca sama-sama. Fokus. بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Okey, boleh. Jom kita baca dulu sama-sama bil manni. 1, 2, mula. Bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Okey, boleh? InsyaAllah. Ramai nak pergi cocok ni. Okey, jom. Kita sambung lagi. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Baik. Wala, waw pada atas wa. La kat sini dua harakat mad asli. Wala yu. Matikan hamzah ni dengan mengekalkan sifat syiddahnya sebaik mungkin. Jangan belakang tu. Wala yu. Syiddah. Tahannya suara. Wala yu'minu. Tapi janganlah kita nak menzahirkan syiddah ni sampai bunyi terkejut. Wala yu'minu bin. Sampai terkejut badan ke depan kan. Bahu naik. Okay. Wala yu'minu. Wala yu'minu. Wala yu'minu. Bila tanya apa baca terkejut tu. Terpanjat saya dengar kata. Kawan tegur kita. Kita pun syiddah. Okay. Wala yu. Biasa je tuan-tuan. Cuma yang saya kata jangan buat tadi. Wala yu'minu. Saja nak nambah-nambah. Ada tambahan melodi tak? Wala yu'minu. Kita bukan nak nyanyi tuan-tuan. Wala yu'minu. Selesai. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Okay. Begitu. ولا يؤمن. Ustaz dah cocok ke belum? Belum lagi. Tak panggil lagi. ولا jelas Minu billah. Mim nun ni semua satu harakat. Billah kalimah Allah kita nipiskan sebab sebelumnya terdapat baris bawah pada ba ni. Sebelum kalimah Allah berbaris bawah. Billah. Jangan billah, bil. Nak terangkat sikit ala-ala London Chocorol tu. Tak mau. Yu'minu billah, bil. Billah. Biasa je. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Hiwal alif lam qamariyah. Yaw bacaan lunak lembut. Yaw. Jangan wal yaw. Nak rap boleh buat kopi tu. Ini nak ngaji jangan kopi tu. Billahi wal yawmil akhir. Mil sekali lagi alif lam qamariyah. Baik, di sini dua harakat. Ni mak badal. Okey, ni dua harakat. Hamzahnya duduk dalam tuan-tuan. Okey. So nak beza satu harakat dengan dua harakat tengok ni. Ni satu harakat, ni dua. Kalau hamzahnya duduk dalam, dua harakat dah tu.
Kalau hamzah duduk atas alif, satu harakat. Kalau hamzah duduk dalam, maksudnya tengah-tengah ni, nampak ni beza dia. Kan? Ni al-adha, yang ni al-akhir. Dia peringkat awal untuk kita nak faham benda ni mungkin ambil masa sikit lah. Tapi kalau yang dah biasa baca Quran, maksudnya dah biasa melihat keadaan seperti ini, dan kalimah akhir ni kita biasa dengar. Familiar kan? Kalimah yang biasa kita dengar. Jadi kita dah boleh agak dah. Kita takkan baca mil akhir. Tapi kalau kata nak silap-silap juga tuan-puan, kita manusia kan. Tapi apa pun kena jelas lah. Kena ada panduan yang jelas dari sudut kaedah bagaimana tertulisnya huruf-huruf dalam Quran ni. Okay? Wal yaumil akhir. Khir. Baik, huruf ra. Asalnya khiri. Ri ni nipis lah. Sebab ada baris bawah. Tapi bila kita matikan bacaan, pun sama. Ra ni akan nipis juga. Tapi nipisnya bukan sebab alasan ra tu baris bawah. Okay? Bukan sebab ra tu baris bawah. Tapi sebab ra yang dah dimatikan dan sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah. Iaitu pada kha ni. Boleh nak? Ri ni dah tak terpakai lah. Melainkan kalau kita sambung lah. Wal yaumil akhiri famathaluhu. Tu confirm lah nipis kan? Ra baris bawah. Tapi ceritanya sekarang ni bila berhenti. Bila berhenti, ra tu dah mati. Sukun arid. Sukun mendatang. Sebab kita nak berhenti padanya. Kemudian sebelum terdapat huruf baris bawah. Jadi itulah alasan kenapa ra ini dibaca dengan baris bawah. Jadi nak baca dibaca dengan nipis ni macam mana? Wal yaumil akhir. Biasa je. Akhir. Macam kita sebut akhir. Akhir. Tapi kalau kita sembang pun biasanya tebal juga sikit. Akhir-akhir ni contoh. Yang terakhir. Akhir. Okey, contohlah dalam pengucapan kan. Dan insyaAllah ucapan yang terakhir saya pada hari ini, terakhir, akhir, akhir. Beza kan? Jadi nak kaitkan bahasa Melayu pun tak juga. Faham tak ni? Tapi kalau tebal mungkinlah akhir. Mungkin jarang lah orang buat tebal. Wal yaumil akhir. Tapi wallahu alam, kan? Manusia ni berbeza. Mungkin kita rasa tak ada orang buat macam tu, tapi hakikatnya mungkin ada yang buat. Okey, tapi apa pun kat sini kena nipis. Wal yaumil akhir. Khir. Khir. Dah, selesai. Tu je. Okey. Famathaluhu. Famathalu. Empat huruf ni semua satu harakat saja dan pastikan kita konsisten lah sebutannya. Okey, kemudian sa jangan lupa keluarkan ujung lidah. Famathaluhu kamathali safwanin alai. Okey. Hu macam di atas tadilah, maksilah qasirah. Baca dua harakat juga. Sama. Cuma nama je agak berbeza lah, bukan mak asli kan. Kamasa. Sekali lagi huruf sa, keluarkan ujung lidah. Sa. Kama. Kama. Sa. Famathaluhu kamathali sa. 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 Tebal. Selamanya. Sa. Sa. Atas pun tadi kita jumpa kan atas ni. Sadaqa. So kat sini pun. Safwa. Saf. Sa. Safwa. Matikan fa macam biasa. Okay. Safwanin. Safwanin. Safwa. Wa. Dua harakat. Safwa. Safwa. Alif mat sebelumnya pada atas. Nin. Tanwin bertemu ain izhar halqi. Jelaskan sebutan nun. Alai. Lai. Lai. Bacaan lunak lembut. Safwani alaihi. Alai. Alai. Alaihi. Ha baris bawahi. Okey. Macam biasa. Tura. Ni. Alaihi turab. Kita berhenti sini lah. Pendek sikit. Kita ambil pendek-pendek tak apa.
alaihi turab. Boleh? Safwanin alaihi turab. Alaihi tu muncul. Alaihi turab. Huruf ra. Huruf ta tu macam biasa. Ra ni baris atas, kemudian ada alif mat di sini. Dua harakat lah. Tura. Baik, tadi saya kata nak berhenti kat sini kan. Jadi bila kita berhenti, dia akan berlakulah qalqalah kubra, lantunan kan. Alaihi turab. Dan bila kita lantunkan tu, ingat pastikan tidak berlaku bunyi kat belakang tu. Bunyi hamzah. Turab. Belakang tu. Turab. Pastikan lantunan yang natural. Okey, lantunan yang orang kata berlaku dengan sesuai dengan keadaan dia. Jangan kita matikan balik bunyi dia. Turab. 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 Bukan beza tu. Hati-hati nah. Baik, kemudian fa asabahu. Huruf fa baris atas fa. Okey. Fa baris atas fa. Hamzah baris atas a. Sa tebal dan dibaca mat dua harakat. Bahu, hu pun sama dua harakat. Waw mat kecil ni sebelumnya baris depan mat silah qasirah. Fa asabahu wa sekali lagi mat asli. Wa ba baris bawah bi satu harakat. Lunfa wa bi lunfa. Tanwin bertemu fa ni ikhfa haqiqi. Sembunyikan. Okey, tanwin ni daripada makhrajnya yang tepat. Jangan sebut tanwin ataupun nun tepat pada makhraj. Kemudian bersedia nak sebut huruf fa. Wabilun fatarakahu salda. Fatara ra baris atas tebal, kahu kaf baris atas kahu dua harakat. Fatarakahu sa tebal, sal matikan lam, sal jangan sal beza kan. Jadi yang kita nak mana? Sal tu. Fatarakahu salda. Apapun sesuaikan dengan tempo bacaan kita. Jangan lanjut sangat bunyi dia. Siap lenggok lagi tu. Wabilun fatarakahu salda. Amboi. Kan? Dia main-main lenggok situ kan? Tak usah tuan-puan. Bukan pada tempat dia. Okey? Nak main-main itu carilah tempat mat. Okey, mat mat yang panjang lah. Boleh? Kata dah belajar tak? Seronok benar lenggok-lenggoknya. Habis semua tempat di bawahnya. Hati-hati kat situ. Utamakan dulu tentang tartil. Sempurnakan dulu. Baik, da ni dua harakat lah kalau kita berhenti kat dia. Salda. Fatarakahu salda. Da dua harakat mat iwad. Ni alif mat sebelum alif mat pula. Ni ada alif yang sentiasa berada dengan tanwin, bukan alif mat yang memang ada dengan tanwin jelas. Fatarakahu salda. Boleh? Tadi kita ambil daripada mana kita baca daripada wala yu'minu lah. Saya baca dulu, sekali kita baca sama-sama. Wala yu'minu billahi wal yawmil
الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Okay, kita baca sama-sama. Wala yu'minu. Boleh nak? Satu, dua, mula. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. La dua harakat. Ni terus je la tuan-puan. Usah ditarik-tarik bunyi lam ni. Tahulah dia bersabdu kan. Tapi sabdu ni berfungsi kalau saldalla gitu. Jangan tengok ni la sabdu la yaqad. Dia geling-geling kepala, tarik pula bunyi sabdu tu. La yaqdiruna ala tak mau gitu. La terus bunyinya. Sabdu ni akan terpakai kalau kita wasal, sambung daripada perkataan sebelumnya lah. Fatarakahu saldan la yaqdiru. Boleh? Macam tu. Mohon undur diri. Baik Puan Dia Idora. Selamat. Nyawa tinggi. Nyawa. Okey. Baik. Jelas tuan-tuan puan? Usah buat mengeledin. Lah. Itu lah. Orang Perak kata ngeledin tuan-puan. Mengeledin badan. Nyebut. La yaqa. Baik. Huruf qaf ni dia lantunan. Walaupun dia qalqalah sughra. Kecil je kan lantunan dia. Okey. Lantunan kecil. La yaqadi. Pastikan sifat isti'alanya dijaga. Sifat tebalnya kekal. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiru. La yaqdiru. La yaqdi. La yaqdi. Gitu. Okey. Itulah dia qalqalah sughra pada qaf. Jangan yaqdiru. Dal baris bawah di ru dua harakat waw mat sebelumnya baris depan. Na'ala nun pada atas na ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong jangan bunyi hidung tak mau la yaqdiruna ala la dua harakat. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Syai'im ya sukun sebelumnya baris atas. Di sini bacaan lin, bacaan lunak syai. Ala syai'im. Tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Masukkan bunyi tanwin ni ke dalam mim bi gunnah dengan dengung. Syai'im mim. Syai'im mim. Syai'im mim. Ada sekali lagi mim bersabdu wajibul gunnah. Ala syai'im mimma. Ma dua harakat. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Kasabu.
Bu 2 harakat. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Kasabu. Muncung bibirlah baris depan kan. Ni huruf ziyadah. Abaikan. Tak ada apa-apa fungsi pun. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wallah, kalimah Allah, lafzul jalalah sebelumnya baris atas. Jadi teballah. Dan tebal pada kalimah Allah sahaja. Jangan tebal pada wa. Wa. Wallah. Wa. Wallah. Lam sahaja tebal. Wa. Wallahu la La 2 harakat. Asli. Alif mat sebelumnya baris atas. Yahdi. Okey. Ustaz, ada sahabat request soalan. Nak soalan apa tu? Soalan senang ke apa? Wallahu la yahdil yah. Okey. Dil. Ni masuk terus ni. Dal baris bawah terus pergi pada lam yang sukun ni. Wallahu la. Okey. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Qaw. Huruf qaw. Huruf qaf. Qa. Matikan waw ni dengan unsur lin. Qaw. Jangan qaw. Qaw. Okey. Hati-hati. Mal kat sini lam yang sukun. Mal. Jangan mala. Tak mau lantunkan dia ataupun tawalud beranakkan bunyi dia. Qawmal ka 2 harakat ni alif mat. Halus dia kecil ni ha. Hati-hati nah. Kafirin. Fa baris bawah fi. Ra baris bawah ri. Kemudian nun yang kita lihat ni baris atas. Kita matikan dia betul. Firin. Dan bila kita matikan nun, sebelum nun tu ada mat asli. Jadi disebut sebagai mad arid lisukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Ustaz, kalau berhenti di syai jadi mad lin ke? Naam. La yaqdiruna ala syai'. Mad lin 246. Okey? Puan Cik Nun. Tapi kalau tak sambung, syai dia hanya lin lah, bacaan lin. Bacaan, sekadar bacaan yang berunsur lunak. Mad lin ni akan berlaku indal waqfi, ketika waqaf sahaja. Ketika waqaf. Kalau tak waqaf, tak jadilah. Sebab mad itu sendiri maksudnya pemanjangan. Nak membawa kepada perbincangan kadar mad itu sendiri sebenarnya. Mad lin tu kan dia boleh baca 246. Sebab tu kena fahami istilah dengan baik. Sedangkan bacaan lin, syai, dia tidak ada istilah harakat kat situ. Dia bacaan sukun je sebenarnya. Syai. Syai'im. Tapi kalau syai', dia boleh jadi ada mat kat situ. Kadarnya 246. Wallahu a'lam. Boleh? Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Baik, saya baca balik daripada la yaqdiru. Kemudian kita baca sama-sama lah. Okey, sedia? Saya baca dulu, nanti kita ulang balik ya. La yaqdiruna ala syai'im kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul azim. Okey, saya dah habis. Tuan-puan belum lagi. Kita baca sama-sama sekali lagi. La yaqdiru. 1, 2, mula. لا يقدرون على شيء مما كسبوا
والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okay, baik, Alhamdulillah. Jazakumullah. Jazakumullah. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada yang memberi star. Banyak puan Sapiah pagi tu. Boleh nah? Baik, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri live kita ni, kita baca dulu daripada atas. Boleh? Daripada atas ni sampai bawah ni, insyaAllah. Sedia semua? Tarik nafas dalam-dalam. Okay, ready Kita mulakan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة. Kita ambil semula khair. 1, 2 mula. Khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan. Kali ini kita baca tempo yang laju sedikit bacaan yang laju sedikit. InsyaAllah. Sekali lagi tarik nafas. 1, 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Khairum min sadaqati yatba'uha adha.
والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah bacaan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Jadi terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. InsyaAllah moga-moga usaha tuan-tuan dan puan ini akan menghasilkan satu kejayaan yang besar lah buat diri masing-masing lah, InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya untuk pagi ini. Kita jumpa pada hari Isnin nanti. Okey tuan-puan, sharing tajwid saya bagi tahu nah, esok saya cuti dan saya ada perkara yang nak diselesaikan. Jadi tak dapat untuk on kita punya sharing ni. So esok tak ada, kita jumpa pada hari Isnin nanti. Boleh nah? Jadi mohon maaf salah silap andai ada kekasaran dalam dalam perkongsian saya pada hari ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah terima segala apa yang kita lakukan. Moga-moga para malaikah mencatat kebaikan apa yang kita cuba buatkan ni. Usaha dakwah kita, usaha kebaikan kita, insyaAllah moga-moga ada ganjarannya nanti. Mungkin tak nampaknya di dunia, tapi moga-moga ianya menjadi bekalan dan dibawa ke akhirat nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Esok start cari lembu ya. Itulah nak cari unta, cari lembu. Nak kumpul-kumpul sikit binatang ni. Nak letak kat belakang rumah. Tak adalah. Esok saya ada hal sikit. Ada kerja sikit nak kena selesaikan. Okey. Tak ada cari lembu. Saya tengah menangkap tikus. Baru dapat semalam. Dia tebuk. Ada kuah kacang ready made tu. Kacang lah. Kacang yang belum masak lagi kan. Dia tebuknya tuan-puan. Saya pun apa lagi? Ambil sangkar dan bubuh ikan. Dan pagi tadi saya nampak dia ada dalam tu. Dalam sangkar. Tak ada. Saja share tak. So itu saja tuan-puan. Lembu-lembu juga. Quran jangan lupa baca ya. Okey. Jumpa Isnin nanti insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Maaf sekali lagi. Siapa yang belum daftar untuk KOC apa semua, boleh daftar lah. Berhubung terus dengan Cik Ifan macam biasa. Apa lagi? Tak ada apa dah kot. Itu je lah. Salam hujung minggu buat semua insyaAllah. Esok tak jumpa kan. So saya wish dululah selamat hujung minggu. Selamat hari jadi kepada mereka yang dijadikan pada bulan ini. Faham tak ayat saya? Pening kan? Okay. So tak pandai. Saya melayan je. Okay, jom. Kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr bil haqqi wa tawassaw. Saya nak baca pun tak khusyuk. Bila baca ada ucapan tahniah kejayaan menangkap tikus. Masya-Allah. Okey. Cantik batik Ustaz. Itulah saya sebab kerja kat rumah kan. Selalu kalau pergi office pakailah baju batik ni kemeja. Tapi sebab rindu kat rumah pun tak apalah, pakai je lah baju batik. Okey, hari Khamis kan.
Okey, Tuan Tajamani on the way ke IJN. InsyaAllah, Tuan Tajamani moga dipermudah urusan perubatan insyaAllah. Moga-moga lancar, sihat, sejahtera. Itu sahaja. Siapa yang nak ambil vaksin pun sama-samalah saya doakan agar dipermudahkan cucuk tu. Boleh nah? Okay, itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah kita jumpa di lain hari, di lain waktu. Jam 8.30 pagi insyaAllah. Waktu yang sama tuan-puan. Orangnya pun sama. Muka inilah, tak ada orang lain kot insyaAllah. Okay, itu saja. Saya undur diri dahulu. Salam Khamis dan Jumaat buat semua. Wish siap-siap kan. Dan selamat hujung minggu insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak memperdengarkan kepada tuan-puan lagu Mukmin Sejati. Lama tak dengar kan? Kita ambil sikit, muhasabah sikit pada penutup ini. InsyaAllah, jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa
menderita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaya